Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Okey, jadinya insya-Allah kita akan tengok semula kepada hadis pertama yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, jadinya pada minggu lepas kita masuk kepada hadis sebaik-baik amal. Okey, macam mana bunyi hadis dia? Innamal a'malu binniyat. Lagi sekali, innamal a'malu binniyat. Akhir, innamal a'malu binniyat. Maksudnya sesungguhnya amalan itu dinilai dengan niat. Amalan tu apa? Apa saja perbuatan kita, kerja kita, apa yang kita buat, itu adalah amalan dan dinilai dengan niat. Niat ni adalah apa yang terlintas, apa yang contoh kan, kalau awak pergi sekolah. Okey, bangun-bangun pagi nak pergi sekolah. Okey, awak nak pergi sekolah, awak nak dapat apa? Kenapa awak nak pergi sekolah? Okey, mungkin awak nak belajar, awak nak jumpa kawan, awak nak jumpa dengan cikgu, lepas tu nak jumpa, nak dapat buku baru. Jadi apa yang awak niatkan tu, insya-Allah awak akan dapat. Jadi macam mana awak datang sekolah, awak nak jumpa kawan, awak jumpa dengan kawan awak. Lepas tu awak niatkan pula awak nak datang sekolah sebab awak nak jumpa dengan guru-guru, awak jumpa dengan cikgu-cikgu. Okey, itu antaranya. Okey, daripada hadis pertama ni, minggu lepas kita belajar tentang hafalan hadis. Minta pada anak-anak yang belum menghantar tugasan, bolehlah hantar ya. Okey, jadinya pada minggu ni insya-Allah kita akan tengok kepada pengajaran. Okey, yang pertama adalah setiap perbuatan hendaklah dilakukan kerana Allah. Okey, setiap perbuatan hendaklah dilakukan kerana Allah. Maknanya, okey, contoh. Okey, contoh, saya nak pergi sekolah sebab saya nak dapat buku baru. Sebab apa nak dapat buku baru? Supaya saya boleh belajar ataupun saya boleh buat apa yang cikgu suruh. Jadi bila kita dah boleh buat apa yang cikgu suruh, kita boleh baca kat buku yang kita dapat. Lepas tu bila besar nanti kita boleh sampaikan dekat orang. Mungkin ada di antara awak yang mungkin nak jadi cikgu ke, nak jadi ustazah ke, kan? InsyaAllah niat tu dia akan sampai. Macam ustazah dulu kan, ustazah kecil-kecil dulu, ustazah sebenarnya ustazah tak tahu nak jadi apa. Tapi bila kena tanya kan, bila cikgu-cikgu tanya, Wani awak nak jadi apa? Lepas tu ustazah kata, saya nak jadi guru. Maknanya sampai sekarang Alhamdulillah. Maknanya niat kita punya apa yang kita nak tu insya-Allah akan sampai. Macam tu juga dengan awak. Okey, contoh awak nak jadi nurse, insya-Allah akan sampai. Nak jadi nurse kena ada ilmu. Okey, kena ada ilmu. Ilmu tu macam mana? Ilmu agama kena ada, ilmu bahagian nurse pun kena ada, kan? Maknanya kalau kita jadi nurse pun kita kena juga tahu bahagian agama. Okey? Sebabnya orang Islam tu kena tahu sedikit sebanyak tentang apa yang dia pelajari, termasuklah hadis, tu kena tahu. Okey, maknanya kalau kita jadi nurse, kita jadi pilot, kita jadi nurse yang beriman. Kalau kita jadi pilot, kita jadi pilot yang beriman. Kalau kita jadi cikgu, kita jadi cikgu yang beriman, insya-Allah. Kalau kita jadi apa lagi, kita jadi engineer, kita jadi engineer yang beriman, kan? Maknanya beriman maknanya kita tahu sedikit sebanyak tentang agama. Itu. Okey, yang kedua, niat yang baik adalah sifat yang terpuji. Okey, niat yang baik adalah sifat yang terpuji. Yang ni maksudnya macam awak pergi sekolah supaya awak boleh sebarkan apa yang awak dapat, supaya cita-cita awak tercapai. Awak nak jadi cikgu ke, awak nak jadi doktor ke, kan? Maknanya benda tu akan tercapai. Jadi benda tu baik. Okey, niat-niat yang terpuji ni maksudnya perkara yang baik. Niat tu awak niatkan perkara yang baik. Yang tak baik tu macam mana? Okey, aku nak pergi sekolah ni, ni contoh ya saya bagi. Aku nak pergi sekolah ni sebab aku nak buat jahat kat kawan. Aku nak ambil barang-barang dia, biar dia tak ada pemadam, biar dia tak ada pensel. Niat yang macam tu tidak boleh. Okey,
Jadi dalam pengajaran yang kedua ni kita boleh tengok niat yang baik, okey, adalah sifat yang terpuji. Dan yang terakhir, okey, yang terakhir adalah perbuatan yang baik diniatkan kerana Allah akan mendapat pahala. Maknanya kalau niat awak tadi nak pergi sekolah sebab nak menuntut ilmu, ataupun awak nak tahu banyak, ataupun awak nak jadi doktor kan, nak jadi doktor kena ada ilmu kan, contoh kan. Jadinya bila nak jadi doktor atau nak jadi apa saja, apa yang awak niatkan tu insya-Allah ada pahala. Okey, maknanya kelas bukan setakat niat saja, apa saja yang kita lakukan. Contoh awak nak makan kan, awak nak makan, kenapa nak kena makan tengah hari? Sebab apa? Nak kenyang. Sebab apa nak makan tengah hari? Sebab nak kenyang ke? Kena tengok semula. Kalau kita makan untuk kenyang, maka kita cuma akan dapat kenyang. Tapi kalau kita makan sebab kita nak sihatkan tubuh badan kita, supaya kita jadi bertenaga, supaya kita boleh solat zuhur, supaya kita boleh buat aktiviti, boleh belajar, boleh ikut kelas kan, boleh tolong mak ayah, maka niat kita tu berpahala, akan mendapat ganjaran. Bukanlah kalau kita niat nak kenyang tu kita tak ada pahala. Maknanya apa yang kita niatkan tu apa yang pahala kita tu bergantung kepada niat kita, insya-Allah. Maknanya kalau niat kita baik, kita akan dapat lebih. Okey, maknanya kita akan dapat lebih. Kalau contoh awak makan, awak cuma niat untuk kenyang, maka awak cuma akan dapat kenyang. Okey, tapi kalau awak niat, okey, kalau awak berniat makan tu sebab nak buat ibadah, boleh tolong mak ayah, lepas tu boleh belajar, maka niat awak tu berganda-ganda pahala dia, lebih banyak lagi daripada niat sekadar makan untuk kenyang. Okey, faham? Okey, alhamdulillah, setakat itu saja untuk pembelajaran hadis yang pertama kita. Okey, sekali lagi ustazah ingatkan pada mana anak-anak yang belum menghantar tugasan hadis pertama sebaik-baik amal, boleh hantar. Okey, itu sahajalah. Mudah-mudahan video ni sedikit sebanyak membantu PDPR awak. Mohon maaf di atas kekurangan ustazah. Lain ustazah problem, ustazah minta maaf. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita boleh buat Google Meet. Okey, insya-Allah minggu depan kita akan masuk pada hadis yang seterusnya insya-Allah. Okey, aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.